Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan pada malam ini untuk bertemu sekali lagi dalam usaha untuk kita berbahas berkaitan dengan sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya termasuk daripada ilmu yang boleh mendekatkan kita kepada kecintaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengenali baginda daripada sirah-sirah perjalanan hidup baginda daripada sebelum pengutusan baginda sebagai Rasulullah sehinggalah kepada dakwah baginda Rasulullah, dakwah secara sembunyi, dakwah secara terang-terangan, kemudian pada peristiwa hijrah, kemudian peristiwa-peristiwa peperangan-peperangan yang baginda sertai dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, kemudian kejayaan Fathu Makkah di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kejayaan yang cukup besar, gilang gemilang dengan kemenangan baginda dan juga sahabat-sahabat baginda membuka kota Makkah. Kemudian kemasukan orang Islam beramai-ramai ke dalam agama Islam, khususnya berkaitan dengan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kesemua itu memberi maklumat kepada kita berkaitan dengan perjuangan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan yang patut diteruskan oleh kita semua, walaupun kita pada hari ini tidak berhadapan dengan musuh seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam berhadapannya secara peperangan, secara pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka, pakatan-pakatan jahat nak membunuh baginda dan merosakkan negara Islam Madinah yang dibina bersama dengan sahabat-sahabat baginda. Tetapi kita juga tetap berjuang untuk mempertahankan agama kita dengan cara kita sendiri, dengan cara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini baginda menyatakan orang yang nak menggenggam ataupun nak mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana orang yang menggenggam bara api, seperti mana orang yang perlu mempertahankannya dengan sebenar-benarnya, sehingga digambarkan dengan menggigit dengan gigi geraham. Betapa perlu kepada kita berusaha ke arah itu, kerana perjuangan dalam agama Islam ini sentiasa berterusan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melihat perbahasan berkaitan dengan peperangan yang kelima yang kita dah pun sebut pada bulan yang lepas, sedikit kita nak peringat balik, kita nak refresh balik berkaitan dengan apa yang telah dibahaskan dalam kitab ini pada bulan yang lepas berkaitan dengan peperangan Ahzab, yang mana kita melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat baginda berhadapan dengan ribuan bahkan puluhan ribu tentera-tentera musuh yang datang daripada segenap pelosok bumi yang berhampiran dengan bumi Madinah Al-Munawwarah. Maka tentera-tentera musuh itu disebut sebagai pakatan Al-Ahzab, dan peperangan Ahzab itu juga disebut sebagai peperangan Khandaq, kerana di sana ada satu inovasi baru yang berlaku dalam kalangan tentera Islam, yang mana belum pernah berlaku dalam sejarah peperangan Islam apabila tentera-tentera mempertahankan negara
dengan mengorek parit. Yang tu merupakan inovasi yang telah pun dikeluarkan oleh seorang sahabat baginda yang bernama Salman Al-Farisi, yang mana perkara tersebut sangat masyhur dilakukan balik belah Parsi sana tu, dan belum berlaku dalam kalangan tentera Islam. Dan maka mereka melakukan apa yang telah dimesyuaratkan, yang diputuskan dalam mesyuarat, yang baginda sendiri menyetujui dengan mengorek parit tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan kemenangan yang besar, kemenangan dalam secara sarafnya terhadap tentera-tentera kafir Quraisy dan juga tentera-tentera Ahzab yang lain, yang juga disertai oleh orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir dan sebagainya. Di sini kita melihat sudah ada beberapa kalangan orang Yahudi yang telah pun memutuskan perjanjian yang telah mereka tanda tangani bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam seawal baginda sampai di bumi Madinah. Rasulullah, seperti mana kita maklum, sampai di bumi Madinah, baginda mengadakan persetujuan piagam Madinah bersama dengan penduduk orang Madinah, di kalangan orang Arab dan juga penduduk-penduduk Yahudi, yang mereka itu tidak Islam tetapi mau bernaung di bawah pemerintahan baginda dalam negara Islam Madinah. Tak lama tuan-tuan, setahun, 2, 3, 4 tahun yang kelima telah berlaku pengkhianatan yang cukup besar di kalangan orang-orang Yahudi. Bani Nadir telah pun diusir oleh baginda. Dalam peperangan Ahzab pula berlaku satu lagi pengkhianatan oleh Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah pula memutuskan perjanjian dengan Rasulullah, sanggup berpakat dengan tentera-tentera Ahzab untuk melenyapkan Islam di bumi Madinah. Ini di antara pengkhianatan yang besar yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat baginda. Justru pada malam ini kita akan memperpanjangkan perbahasan berkaitan dengan Ghazwah Bani Quraidah, peperangan Bani Quraidah selepas tercetusnya peperangan Al-Ahzab. Peperangan Ahzab, baginda balik ke rumah, kemudian sempat untuk mandikan diri baginda. Ketika tengah mandi itu, datang malaikat Jibril menyatakan kepada baginda, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dengan menyatakan, kamu telah meletakkan senjata wahai Rasulullah. Demi Allah, aku belum meletakkannya. Ini riwayat Imam Bukhari memetik kata-kata malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang mandi. Baginda dah meletakkan senjata dan sedang mandi, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril dengan menyatakan, kamu telah meletakkan senjata? Demi Allah, aku belum meletakkannya. Tanda apa? Tanda masih lagi dalam suasana peperangan. Perang belum berakhir, walaupun tentera-tentera Al-Ahzab sudah lari balik. Quraisy dah balik tempat mereka di Makkah. Orang-orang Yahudi pun dah lari balik tempat mereka. Bani Nadir pun balik ikut Bani Quraidah. Mereka ni dah kena halau oleh baginda Rasulullah daripada Khaybar, kena halau ikut balik dengan Bani Quraidah. Semua pakai balik tempat mereka. Rupa-rupanya peperangan belum berakhir. Isyarat Allah Ta'ala menghantar malaikat Jibril menyatakan, demi Allah, aku belum meletakkannya. Maka baginda bertanya pada malaikat Jibril, di mana lagi? Tang mana lagi yang perlu kami pi untuk menghapuskan musuh-musuh Allah, orang-orang yang nak menghalang dakwah Rasulullah? Tang mana lagi nak kena pi cari? Maka Jibril menyatakan, di sana, menunjuk ke arah Bani Quraidah. Rupa-rupanya mereka ini juga perlu diselesaikan perhitungan dengan mereka. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berjihad untuk memerangi Yahudi Bani Quraidah.
kerana mereka telah melakukan pengkhianatan yang besar. Mereka sanggup melihat Islam dilanyak oleh tentera-tentera Ahzab. Mereka mau berpakat dengan orang-orang yang memerangi Rasulullah. Mereka sanggup memutuskan perjanjian perdamaian, perjanjian persetiaan mereka dengan Rasulullah. Mereka dah lupa dah, sebelum ni Yahudi Bani Quraidah pernah berjanji untuk mempertahankan Rasulullah. Mereka juga berjanji untuk memajukan ekonomi bumi Madinah. Mereka juga berjanji untuk mempertahankan bumi Madinah dan juga Rasulullah sendiri daripada ancaman musuh. Lupa dah semua perjanjian itu. Mai tahun yang kelima, mereka dah lupa dah perjanjian itu. Mereka berpakat dengan tentera Al-Ahzab yang lain untuk melawan dengan Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan malaikat Jibril menyatakan pada baginda, peperangan belum berakhir di sana, iaitulah tempat letaknya Bani Quraidah. Pergilah ke sana, lenyapkan mereka, kerana mereka lah yang berusaha mengkhianati kamu ya Rasulullah, berusaha untuk melenyapkan perjuangan dan dakwah kamu. Maka pergi ke sana, hapuskan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keizinan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui pengutusan malaikat Jibril, Allah hantar malaikat Jibril sebagai tanda memberi keizinan untuk keluar berjuang, berjihad, berperang untuk menghapuskan orang-orang yang berkhianati tentang perjanjian dengan orang Islam. Tuan-tuan, Islam bukan agama, bukannya orang-orang penganutnya yang mengkhianati janji, tetapi orang yang mengikat perjanjian dengan Islam itulah yang mengkhianati perjanjian mereka. Maka mereka perlu dibalas dengan pengkhianatan itu, perlu dibalas dengan sekadarnya, perlu dibalas dengan apa yang telah dia perbuat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berlakunya pembelotan, kemudian pembatalan perjanjian di antara Bani Quraidah, maka baginda telah pun mengarahkan seorang sahabat untuk menyeru sahabat-sahabat yang lain supaya mereka semua keluar berjihad ke bumi Quraidah. Pergi ke sana, perkampungan Bani Quraidah, dan dengan satu pesanan, kata Nabi, pesan pada mereka, jangan kamu semayang asar melainkan setelah kamu sampai di sana. Nabi pesan pada sahabat-sahabat Nabi, jangan semayang asar melainkan kamu berada di perkampungan Bani Quraidah. Sahabat-sahabat yang mendengar, di kalangan mereka ini ada yang berselisih faham. Perkataan semayang asar di perkampungan Bani Quraidah itu apa makna Rasulullah? Apa maksud? Apa yang baginda nak? Adakah yang Nabi nak tu betul-betul semayang asar di perkampungan Bani Quraidah seperti mana yang dilakukan oleh beberapa orang sahabat, yang mana mereka sampai ke bumi Quraidah itu lepas asar, lepas isyak barulah mereka semayang asar qada masa tu. Sebab mereka faham Nabi kata tak sampai ke perkampungan Bani Quraidah, maka jangan semayang asar lagi. Maka ada yang berfikiran, yang faham maknanya sampai sana baru semayang asar, walaupun dalam perjalanan tu dah masuk waktu asar tapi tak semayang lagi, sebab Nabi kata semayang di sana. Maka ada yang sampai waktu isyak, lepas isyak baru semayang asar. Salah tak mereka ni? Tak salah, dengan ijtihad yang mereka faham daripada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi golongan yang kedua, mereka faham perkataan Rasulullah yang kata jangan semayang asar melainkan setelah kamu sampai di perkampungan Bani Quraidah. Maksud dia, Nabi nak suruh pi cepat. Nabi nak suruh pi dengan cepat. Sebab perjalanan di antara tempat mereka di Madinah dengan perkampungan Bani Quraidah, satu perjalanan yang cukup jauh.
yang mungkin makan masa ketika mana duduk berjalan tu masuk waktu asar, laju supaya sempat sembahyang asar di sana. Itu maksud mereka. Maka ada sahabat yang kata, oh Nabi suruh pergi cepat. Maka mereka tengah berjalan, sementara nak sampai di perkampungan Bani Quraidah, ada yang dah sembahyang asar. Faham mereka, Nabi maksudkan sembahyang asar di sana ialah laju berjalan supaya sampai cepat. Maka ada dua yang berselisihan pendapat. Yang satu puak faham sembahyang di sana betul-betul, satu lagi puak faham Nabi maksudkan yang kita sembahyang tu cepat di sana. Maka dua-dua ni tak salah. Dua-dua tak salah. Dan dua-dua ni Nabi tak marah pun. Tengok bagaimana para sahabat bermuamalah, berinteraksi dengan perselisihan pendapat di kalangan mereka. Tak ada yang kata kau ni buat bid'ah, kau ni buat benda salah. Sebab dua-dua itu dengan teks yang sama. Teks dia apa? Dengan pemahaman yang sama, iaitu sembahyang asar di Bani Quraidah. Seorang faham betul-betul sembahyang, seorang faham kena pergi dah cepat. Maka dua-dua tu tak salah. Beza hari ni. Hari ni kalau salah pendapat habis. Dituduhnya sesat, bid'ah dan sebagainya. Beza dalam kita nak menangani perselisihan pendapat dalam masyarakat. Sahabat Nabi tak ada masalah pun. Mereka hidup dengan Nabi dan Nabi hidup masa tu. Siapa pun Nabi tak kata salah. Dua-dua Nabi kata betul berdasarkan pahaman mereka terhadap arahan Nabi itu sendiri. Tu sebab tu kita boleh tiru apa yang mereka buat pada masa tu, tuan-tuan. Baik, maka baginda mengarahkan semua tentera-tentera Islam keluar di sana. Dikabarkan seramai 3,000 orang yang diketuai panji-panji bendera dibawa oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nabi bagi kepercayaan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk mengetuai tentera untuk memerangi Yahudi Bani Quraidah. Dan sepanjang peninggalan baginda Rasulullah di bumi Madinah, baginda memberikan mandat kepada Abdullah bin Ummi Maktum sebagai ketua di sana. Sepeninggalan baginda keluar ke Bani Quraidah, baginda tinggalkan mandat untuk Abdullah bin Ummi Maktum sebagai ketua di bumi Madinah. Bukan takat ketua, dia mengimamkan sembahyang di sana. Tu ketua pada pandangan tentera-tentera Islam di sana. Orang-orang Islam pada masa tu, ketua bukan takat memerintah negara, bukan mengeluarkan hukuman dan sebagainya. Dia juga bertindak sebagai imam sembahyang jemaah mereka. Sibuknya mereka dengan amrun khilafah, dengan urusan-urusan pemerintahan, tapi sedikit pun tidak meninggalkan sembahyang jemaah. Tuan-tuan hebat. Tu yang kata nak memacu kejayaan dan kemenangan itu, apa pun dilakukan secara berjemaah. Hari ini keluar kata-kata hikmah kan, la taqul lis-salah indi amal walakin taqul lil amal indi salah. Jangan kamu kata pada amalan kamu aku ada, jangan kamu kata pada semayang kamu aku ada kerja. Maksud dia, bila nak mai waktu semayang ada kerja nak buat, tangguh saat semayang. Tetapi katakanlah pada amalan kamu, kerja kamu, aku ada semayang. Maksud dia, sampai waktu semayang, time tengah buat kerja petara mana pun, kata kat dia aku ada kerja, aku ada semayang, maka tinggalkan kerja itu untuk melakukan semayang. Itu yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, mendahulukan titah perintah Allah Subhanahu wa taala daripada titah perintah orang lain. La taqul lis-salati 'indi amal lakin qul lil 'amali 'indi salah. Jangan kamu kata pada semayang kamu aku ada kerja, menyebabkan kamu aku kena tinggal saat.
Jangan kata lagu tu, tapi kata kat kerja, aku ada semayang menyebabkan aku kena tinggal saat kerja ni, aku nak pergi semayang. Yang tu yang terbaik, yang kalau kita boleh buat, insya-Allah hebat tuan-tuan, seperti yang ditunjukkan oleh umat-umat terdahulu. Abdullah bin Umi Maktum, orang yang kita sebut sebagai OKU penglihatan, orang nak kata kurang upaya penglihatan. Dia ni Nabi angkat dia jadi ketua, dan dia dipatuhi oleh penduduk Madinah keseluruhannya. Tak kira ketua lagu mana. Baik, Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengetuai tentera yang bilangan mereka hampir 3,000 orang. Bani Quraidah, macam mana peperangan yang berlaku, peperangan Ahzab pun jumlah yang sama 3,000 orang. Bani Quraidah juga keluar seramai 3,000 orang. Dengan tentera yang berkudanya, dengan yang berjalan kaki, yang memakai baju besinya, yang memakai baju perang yang lain, semuanya keluar untuk berperang dengan Yahudi Bani Quraidah. Sampai di sana, sampai saja di perkampungan Bani Quraidah, baginda mendengar macam-macam kata-kata ejekan yang dihamburkan oleh orang-orang Yahudi kepada baginda Rasulullah dan isteri-isteri baginda. Baginda dengar, duk lalu masuk tu dengar orang duk hina caci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka ni lama dah duk tunggu masa nak hina Rasulullah. Perjanjian yang depa buat tu seolah-olah wayang saja untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka dah tak sanggup, dah tak tahan lagi dah nak simpan dendam tu. Mereka kena tunjuk juga dendam tu. Tak sabar dah nak kata kat Rasulullah. Tak tahan dah. Nak berlembut dengan Rasulullah, tak tahan dah nak tunjuk juga kejahatan, keganasan mereka. Maka Nabi dengar tiap-tiap satu perkataan mereka mencaci, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata apa? Mereka ini tidak akan memperkatakan sesuatu yang buruk kalau mereka nampak aku. Ni yang kata orang Yahudi muka munafik ni. Kalau mereka nampak aku, mereka akan kata yang baik-baik, tapi di belakang aku mereka akan kata benda yang buruk. Ini perangai orang Yahudi rupanya. Ini yang berlaku pada Yahudi Bani Quraidah yang melakukan sikap kepura-puraan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tunggulah balasan apa yang akan kena kepada mereka. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengepung perkampungan Bani Quraidah. Kena kepung, tak boleh biar depa ni. Dalam riwayat sejarah menyatakan kepungan itu berlangsung sampailah 25 malam. Lama tuan-tuan. Nabi tinggal Madinah, tinggalkan Abdullah bin Umi Maktum 25 malam tuan-tuan. 25 malam. Kepungan yang lama itu rupa-rupanya mendatangkan kegerunan pada Yahudi Bani Quraidah. Bila dah kena kepung lama ni, mangkit seorang ketua mereka, namanya Ka'ab bin Asad, yang sebelum ini cukup garang, cukup seronok dengan pengkhianatan terhadap Rasulullah. Bila menerima ajakan Huyai bin Akhtab. Huyai ni duduk dalam buangan, dia kena buang daripada perkampungan Bani Nadir, kena buang dalam peperangan Khaybar, dia kena buang. Pergi duduk dengan Bani Quraidah, duduk dengan mereka, duduk cucuk supaya Quraidah juga lawan Rasulullah. Dan dia terima ajakan Huyai itu, yang kata Ka'ab bin Asad ini. Baik, dia keluar pada kaum dia. Dia kata, kita ni ada 3 pilihan. Kita ni sedang dikepung oleh Nabi Muhammad dan juga tentera-tentera beliau. Kita sedang dikepung, maka kita ada 3 pilihan. Kamu pilih mana satu yang nak. Yang pertama, dia kata, kita semua serah diri, peluk Islam. Dia dah pujuk dah lembut kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Kita serah diri, kita peluk Islam, kita ikut Rasulullah. Dan dia sebut, kamu pun kenal siapa Rasulullah.
Antara percakapan Ka'ab bin Asad ini, dia kata, kamu kenal dia tu siapa, dan kamu nampak dia ciri-ciri kerasulan yang ada pada baginda. Kenapa tidak kita semua ni pilihan yang pertama, kita menyerah diri dan kita masuk Islam, kita bernaung elok-elok dengan Rasulullah. Dia sebut pada orang Yahudi. Mereka tak mau terima juga. Tak mau terima. Maknanya memang keras hati sungguhlah. Mereka sungguh-sungguh nak khianat kat Rasulullah, walaupun telah diberikan pilihan untuk menyerah diri. Yang kedua, dia kata tak apa, kalau tak mau serah diri, tak mau masuk Islam, kita bunuh anak dan bini kita. Bunuh semua supaya mereka tu tak lagi mendatangkan ketakutan pada kita untuk lawan Rasulullah. Sebab nanti kalau mereka duk hidup, duk dengar mereka teriak, dengar anak-anak teriak, kita jadi lemah semangat. Lah ni nak tengok komitmen kita betul-betul nak lawan Rasulullah, kita bunuh mereka semua, baru kita keluar perang. Tu pun mereka tak mau terima. Tak berani juga. Tak berani. Tak apa. Yang ketiga, dia kata ni pilihan yang terakhir. Pilihan yang terakhir apa dia? Ni dah 25 malam dia kena kepung ni. Kita tunggu hari Sabtu. Kita tunggu hari Sabtu untuk kita keluar ramai-ramai perang dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad. Kenapa hari Sabtu? Kerana pada pandangan dia, Rasulullah dan para sahabat memahami, dan juga Rasulullah sendiri secara adat dan budayanya, orang Yahudi tak akan buat apa hari Sabtu. Sebab mereka ada tegahan, tak tangkap ikan, tak buat apa pada hari Sabtu. Dan itulah yang difahami oleh Rasulullah, dan mereka nak serang Rasulullah pada hari itu. Tu perancangan mereka. Itu pun Yahudi Bani Quraidah yang lain tak mau terima cadangan daripada Ka'ab bin Asad itu. Maka bila dah 3 option pilihan yang diberi itu, satu pun mereka tak terima, dia marah. Masa ni semua orang dah dalam ketakutan, apa pilihan pun tak boleh nak fikir lah. Nampak nombor 1 macam bagui, tapi tak mau juga nak masuk Islam, tak mau. Nombor 2 nampak hebat sebab nak menunjukkan komitmen nak berperang ni, pun tak mau terima. Nombor 3, kok boleh ceroboh orang Islam pada hari Sabtu dalam keadaan mereka leka, pun tak berani nak buat lagu tu. Maka Ka'ab bin Asad kata, semua hampa ni semua gila. Marah. Tak ada seorang pun daripada kamu yang sejak pada hari lahir sampai hari ni, tak ada seorang pun yang waras, dia kata. Dia marah sebab mereka pun dah tak boleh nak fikir dah. 3 pilihan pun apa tak boleh buat, melainkan apa? Duk tunggu apa nak jadi. Maksud dia apa? Tunggu sahaja akor apa nak jadi. Maka sungguh apa yang mereka akor itu, akhirnya mereka kena hukuman. Kepungan-kepungan itu akhirnya menyebabkan mereka menyerah kalah, dan mereka akor kepada apa yang akan dihukumkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peperangan ini Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan kepada seorang sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Mu'adh. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat berjaya mengepung Yahudi Bani Quraidah, dan mereka yang akur semuanya dah takut, akhirnya mereka semua serah bulat-bulat diri pada Rasulullah dan terima saja apa hukuman. Maka apa Nabi katakan? Apa kata Nabi kat mereka? Mereka ada sekutu mereka. Yahudi Bani Quraidah, sekutu rapat dia ialah Bani Aus yang duduk di bumi Madinah. Kan kita tahu kan di Madinah ada Aus dan juga Khazraj. Aus dan Khazraj ni, mereka ni dua ni pernah berkelahi. Bila berkelahi, masing-masing pakat cari sekutu. Khazraj dia ambil Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Aus dia ambil Bani Quraidah sebagai sekutu rapat dia. Maka yang akan menghukum Bani Quraidah ialah pembesar ataupun ketua daripada Aus, yang namanya Sa'ad bin Mu'adh.
orang yang masih dalam keadaan sakit, ketika mana dia mempertahankan bumi Madinah dalam peperangan Ahzab, membentingkan diri dia untuk untuk mempertahankan bumi Madinah. Dia antara yang tercedera. Walaupun kita dah bahas sebelum ini, peperangan Ahzab ini dia tak meletus dengan besar, hanya beberapa kecederaan, dan tak sampai 10 orang yang mati pun. Bahkan peperangan Ahzab itu lebih kepada peperangan saraf. Kawan ni cucuk kawan ni, kawan ni cucuk kawan ni, kawan ni lari balik, kawan ni kena tinggal, kawan ni takut, kawan ni macam-macam, yang nama saraf. Tapi Sa'ad bin Mu'adh dalam mempertahankan Madinah masa peperangan Ahzab itu, dia terkena serepih. Serepih panahan daripada orang-orang musyrikin itu, menyebabkan putus urat di pergelangan tangan dia. Dia masih cedera. Dalam keadaan cedera itulah Nabi panggil dia untuk memberi hukuman kepada Yahudi Bani Quraidah. Kenapa tuan-tuan? Nabi bagi pengiktirafan yang besar pada Sa'ad bin Mu'adh. Rupa-rupanya kalau kita selak dalam sejarah, Sa'ad bin Mu'adh ni banyak dia punya dia punya jasa pada Islam. Lebih-lebih lagi dalam mengislamkan orang-orang Aus di bumi Madinah. Sa'ad asalnya seorang ketua yang cukup garang, yang sememangnya cukup marah dengan dakwah Islam yang sampai di bumi Madinah. Kita reflect balik macam mana baginda Rasulullah hantar seorang naqib yang namanya Mus'ab bin Umair berdakwah di bumi Madinah. Nabi tak main lagi di Madinah. Nabi dah hantar seorang duta yang namanya Mus'ab bin Umair, dan di sana dia ambil seorang sahabat dia, orang Yahudi, orang Madinah juga, nama dia As'ad bin Zurarah. Depa dua ni lah yang duk masuk kampung dakwah pasal Islam, ajak ayat Quran, ajak tentang kebaikan Islam. Bila makin hari makin ramai orang masuk Islam, pembesar-pembesar Aus dan Khazraj marah. Antara yang marah Sa'ad bin Mu'adh ni. Sebelum masuk Islam ni cukup marah dengan Islam. Apa dia kata pada As'ad? Pada As'ad bin Zurarah. Kebetulan As'ad tu anak nakan dia. Disebut ini adalah satu perkara yang tak patut ada. Orang luar main negara kita, main tempat kita, duk ajak kita tinggal agama nenek moyang kita. Kenapa lagu tu? Dia duk tengok Mus'ab dengan anak nakan dia duk berdakwah, dengan di tangan dia ada tombak, duk nanti nak cari pasai, kalau boleh nak pergi tikam dua-dua orang tu bagi mati. Cuma duk fikir tengok anak menakan ada, malu nak pergi berdepan. Maka dia hantar seorang sahabat dia, Usaid bin Hudir, pergi berdialog dengan mereka, pergi kalau boleh bunuh terus lah, senang. Usaid dengan bawa tombak dia pergi berhadapan dengan Mus'ab bin Umair. Tanya dia, ni pasal apa ni duk mai buat kacau dalam negara kami, mai buat kacau dengan kaum puak kami, apa yang kamu nak buat ni? Mus'ab seorang sahabat yang Nabi hantar ni bukan calon-calon orang. Dia pandai bercakap, pandai lembut hati dia untuk melembutkan hati orang. Dia kata pada Usaid, dia kata, tuan, sebelum tuan buat apa-apa kat kami, di tangan tuan ada tombak, kami tahu tuan ganai, tapi sebelum buat apa-apa kat kami, tuan kena dengar dulu apa kami nak kata. Kalau tuan rasa tak puas hati, tuan boleh halau kami. Tapi kalau tuan rasa nak dengar, tuan silakan dengar kami nak kata apa. Okey, ada diplomasi. Orang Arab ni macam tu. Dia bila dah pandai diredakan dengan percakapan yang elok, dia boleh dengar. Tak apa, silakan. Maka dia cerita satu persatu tentang Islam, dibacakan ayat Al-Quran. Usaid dengar, tak ada apa yang salah pun, semua bawa benda baik. Maka dia pun tak jadi nak bunuh, bahkan tak halau pun, biar dia terus berdakwah. Sa'ad tak puas hati. Tadi hantar tengah duk marah, balik mai tengok muka biasa ya, tak marah pun. Usaid kata tak apa, hang pergilah pula tengok lagu mana, kok hang bolehlah lawan depa. Dia pun pi. Yang kata Sa'ad bin Mu'adh ni, dia pun pi.
Dia pergi di sana pun dengan percakapan yang sama, dikeluarkan oleh Musa. Musa kata tak apa, sebelum Tuan buat apa kat kami, dengar dulu apa kami nak kata. Kalau tak puas hati, halaulah kami, bunuhlah kami tak apa. Tapi kalau Tuan rasa okey, Tuan dengar kami nak kata apa. Dia pun dengar. Akhirnya apa yang berlaku, dua-dua masuk Islam, tuan-tuan, dengan diplomasi, bukan dengan provokasi, tuan-tuan. Islam lebih didekati dengan perkataan-perkataan yang baik, menyebabkan orang yang ganas, orang yang garang pun akhirnya lembut hati, tuan-tuan. Dua-dua masuk Islam, dan dua-dua tu aset besar di bumi Madinah. Sa'ad bin Mu'adh merupakan antara ketua yang sangat hebat di sana. Bila dah ketua masuk Islam, apa dia buat? Dia dengan kekuatan yang dia ada, kepercayaan yang orang bagi kat dia, dia perintahkan semua orang masuk Islam. Masya Allah, hikmah bijaksananya Islam cari ketua. Bila ketua masuk Islam, dia akan perintah semua orang masuk Islam, maka ramai lagi orang masuk Islam. Ni yang kata Sa'ad bin Mu'adh. Dan pernah berlaku dalam satu peristiwa ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina oleh orang Yahudi. Ayat dalam surah Al-Baqarah kan, la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u. Ayat tu turun ketika mana Rasulullah duk mengajak sahabat. Nabi selalu sahabat ni seronok kalau Nabi boleh tengok kat depa, tengok penjuru nu, tengok penjuru ni, semua suka. Semua nak bila Nabi mengajak tengok mereka. Menyebabkan mereka kalau Nabi tak tengok tu pakai duk kata, ya Rasulullah, ra'ina ya Rasulullah, ra'ina ya Rasulullah. Ra'ina dalam bahasa Arab maksud dia isma'u, isma', dengar apa yang kami nak kata, tengok kat kami, dengar apa yang kami nak kata. Ra'ina ya Rasulullah tu dalam bahasa Arab. Tapi perkataan ra'ina dalam bahasa Yahudi, maksud dia benda yang caci, sabbun qabihun, satu kejian yang buruk. Maka orang Yahudi dengar, ini satu peluang untuk kita. Peluang untuk kita nak caci Muhammad dalam keadaan terang-terang. Dia kata, kunna nasubbu Muhammadan sirriyan fal'an i'lanu sabba alaih. Orang Yahudi kata ni peluang untuk kita menghina Rasulullah. Sebelum ni kita duk kata kat dia pelan-pelan, dia tak tahu, sahabat tak dengar. Tapi hari ni kita dah boleh kata kat dia secara terang-terang. Pasal apa? Perkataan ra'ina tu ya. Kita cek dalam surah Baqarah ayat apa saya lupa dah. La taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u. Perkataan ra'ina tu, sehingga Allah Ta'ala sendiri menegur para sahabat supaya jangan kata dah perkataan ra'ina lagi. Sebab perkataan ra'ina walaupun membawa maksud yang baik dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Yahudi maksud dia buruk, kotor. Yahudi pun mai kat Rasulullah, ya Rasulullah ra'ina, ya Rasulullah ra'ina, tapi dia pegelak. Ra'ina dia pegelak, maksud dia seorang sahabat dah faham. Yang bangkit mempertahankan Rasulullah masa tu, yang mempertahankan Rasulullah daripada terus dihina, siapa dia tuan-tuan? Dialah Sa'ad bin Mu'adh yang kita kata tadi. Kenapa tuan-tuan? Sebab Sa'ad selain faham bahasa Arab, dia juga faham bahasa Yahudi. Ni kelebihan memahami banyak bahasa, tuan-tuan. Kelebihan memahami banyak bahasa. Hari ni pun kita belajar banyak bahasa kan. Sebab tanda orang yang banyak bahasa juga otak dia geligah. Dan Sa'ad juga orang yang hebat. Bukan dekat pemimpin yang hebat, dia juga seorang ahli masyarakat yang hebat. Boleh duduk dengan orang Yahudi sampai boleh faham bahasa mereka, sampai boleh tahu yang Yahudi ni bukan nak minta mereka ni dipandang oleh Rasulullah, tapi mereka sedang menghina Rasulullah secara terang-terang. Maka dia bangkit menyatakan kebenaran. Dia kata, kalaulah aku dengar lagi, la in sami'tu min ahadin minkum la adribanna unuqah. Kalaulah ada lagi yang akan berkata perkataan ra'ina pada Rasulullah yang keluar daripada mulut-mulut orang Yahudi, aku akan penggal leher dia. Ni Sa'ad bin Mu'adh bangkit mempertahankan Rasulullah daripada dihina dengan kepandaian dan
kemahiran yang dia ada untuk memahami bahasa-bahasa asing selain daripada bahasa Arab. Tu kelebihan dia. Juga menggunakan bahasa untuk mempertahankan agama. Saat ni lah yang kata saat ni lah yang Nabi panggil dia, yang masih di Madinah sedang menderita sakit, dan dia nampak boleh bangkit, maka dihantar dengan naik kaldai untuk ke perkampungan Bani Quraidah untuk diberikan kemuliaan sebagai orang yang akan mengadili orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Tu orang yang banyak jasa pada Islam. Nabi nampak, dan dia diberikan kelebihan untuk mengadili apa yang bakal berlaku kepada Yahudi Bani Quraidah. Dan saat dia tak ambil hirau apa orang kata kat dia. Masa naik kaldai tu, orang orang Aus, Bani Aus semua pakai kata kat dia, ya Sa'ad, lembutlah hati kamu pada saudara kita, sekutu kita, walaupun mereka tu Yahudi, mereka sekutu kita dulu ni, lembutlah kat mereka. Sa'ad buat tak tahu biar pergi. Sebab apa? Dalam diri dia faham, mereka nak berlembut lagu mana. Islam pun tak mau masuk, serah diri pun tak mau, bahkan mengkhianati. Mereka sanggup tengok orang Islam kena bunuh, mereka sanggup negara Islam kena landa dengan tentera yang banyak, takkan nak biar. Maka dia pergi di sana, baginda Rasulullah bagi peluang untuk dia memberi hukuman pada orang Yahudi Bani Quraidah, dan dia sebut dengan nada yang cukup tegas. Dia kata apa? Lelaki di kalangan Bani Quraidah semua kena bunuh. Tu dia. Dan disebut dalam Al-Quran perkataan itu. Allah sebut dibunuh mereka tu. Dan dibunuh dengan apa? Dipancung kepala seorang-seorang di kalangan mereka. Budak-budak, kanak-kanak dan perempuan mereka jadi tawanan perang. Ini adalah hukuman yang disebut oleh Sa'ad bin Mu'adh dan disepakati. Al-Quran menyebutnya. Yahudi Bani Quraidah dibunuh laki-laki mereka, anak-anak lelaki yang kanak-kanak, kemudian orang tua dan orang perempuan di kalangan mereka, semua tu jadi tawanan. Hak laki tentera-tentera ni semua dibunuh. Dan mereka mendapat harta-harta, tanah-tanah, wang yang ditinggalkan oleh Yahudi Bani Quraidah, semuanya jadi harta rampasan perang. Huyai bin Akhtab, pak mentua Rasulullah, Safiyah bin Huyai bin Akhtab, ketua Yahudi Bani Nadir, pun dibunuh masa tu. Pak mentua Nabi yang tak mau masuk Islam sampai ke mati. Ka'ab bin Asad pun dibunuh, dipenggal. Tu hukum pancung kepala. Disebut dalam Al-Quran, bunuh tu merujuk kepada pancung kepala seorang-seorang. Semuanya dibunuh. Perempuan-perempuan mereka ditahan sebagai tawanan dan dijual. Diriwayatkan dijual mereka itu sebagai hamba-hamba. Kemudian wang jualan itu dibeli senjata-senjata, alat peperangan. Tengok, melengkapkan alatan peperangan hasil daripada penjualan hamba-hamba yang pada ketika itu hukum dia, syariat dia masih ada tentang hamba. Selepas daripada bagi hukuman itu, tak apa hari Sa'ad pun meninggal dunia, tuan-tuan. Tetapi dia meninggal dunia dalam keadaan dia berpuas hati, telah diberikan kelebihan kemuliaan oleh Rasulullah untuk mengadili dan menghukumi puak-puak Yahudi Bani Quraidah. Dia mati dalam keadaan membawa jasa-jasa dia. Mudah-mudahan Allah beri kelebihan kepada dia, dan mudah-mudahan Allah bagi semangat yang ada pada dia untuk kita juga berjuang macam mana dia. Sa'ad bukan takat berjuang dengan darah dia, dengan tenaga yang dia ada, juga berjuang dengan otak geliga yang dia ada. Daripada memahami bahasa asing itu juga dia gunakan kelebihan itu untuk mempertahankan agama, tuan-tuan. Maknanya gunalah apa yang kita ada. Apa yang kita ada pun kita gunalah untuk Islam, hatta dengan bahasa. Sonok hari ni ada kawan-kawan kita yang nak mengajak kita bahasa-bahasa asing. Dia nak ajak kita bahasa Mandarin. Buat di Desa Murni, buat di Bukit Metajam. Ada dia duk bagi
peluang itu pada siapa yang nak mengaji. Tuan-tuan tak ada kot, saya duduk dalam satu grup dengan dia dalam Telegram. Duk tiap-tiap hari Rabu macam ni kot. Hari Rabu kalau tak salah ada kelas Mandarin di Desa Murni lepas Isyak. Lepas tu hari apa tu ada di Bukit Metajam. Semua tu nak bagi orang Islam faham bahasa Mandarin. Supaya itu bahasa juga dapat menguasai ekonomi. Orang yang menguasai ekonomi hari ni orang yang tiada bahasa Mandarin. Anak-anak kita yang keluar universiti kan, takat boleh bahasa orang putih, tak dipandang lagi untuk kerja di tempat yang tinggi, di swasta lah kan. Mereka nak yang fasih bahasa Mandarin pula kan, yang boleh bahasa Jepun lagi hebat lah. Semua macam-macam lah hari ni penggunaan bahasa. Dan gunakanlah itu untuk mempertahankan agama juga. Selain daripada nak monopoli dalam bab ekonomi dan sebagainya, gunakan juga kemahiran itu untuk mempertahankan agama dan juga berdakwah pada orang lain. Dakwah pada orang lain dengan menggunakan bahasa mereka, dengan laras bahasa yang boleh mereka faham. Yang faham bahasa Tamil, pergi approach pada orang-orang yang berbahasa Tamil. Yang faham bahasa Mandarin, approach orang yang faham bahasa Mandarin. Bahkan lebih faham mereka, lebih senang untuk mereka ikut kan. Kalau cakap bahasa Melayu kita ni kadang-kadang tuan-tuan pun kadang-kadang tak faham kan. Cakap Melayu dah tu kan, tambah lagi orang yang tak faham Melayu lagi lah. Jadi maknanya apa jua bidang yang kita ada hari ni, kemahiran yang kita ada, kita boleh guna untuk mempertahankan agama. Bahkan ia juga satu cabang untuk mengembangkan agama, tuan-tuan. Ni yang kita boleh ambil daripada peristiwa peperangan Bani Quraidah. Kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi, kemuliaan yang Allah bagi, yang Rasulullah bagi kepada sahabat baginda yang namanya Sa'ad bin Mu'adz, orang yang banyak berjasa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua bidang kemahiran yang dia ada. Dia tak biar, dia gunakan semua yang dia ada untuk mempertahankan agama. Akhirnya dia mati syahid, tuan-tuan, dalam keadaan dia bangga diberikan kemuliaan oleh Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita dapat menyaksikan satu lagi episod lenyapnya pengkhianat terhadap agama. Awalnya bersetuju untuk membantu, tetapi akhirnya mereka lah yang memutuskan perjanjian itu, bahkan mengkhianati, bahkan sanggup untuk melihat Islam dibunuh dan sebagainya. Maka itulah balasan bagi mereka yang mengkhianati, yang memutuskan hubungan di antara perjanjian dengan orang Islam. Maka itulah balasan terhadap mereka. Mereka perlu dihapuskan, dilenyapkan, supaya perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan lancar dan baik tanpa ada sekatan dan halangan. Inilah yang ditunjukkan dalam peperangan Yahudi Bani Quraidah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Ahzab ayat 26 dan 27. Kita tengok sikit, kita baca sikitlah sebagai memberi manfaat istifadah dari ayat Quran tentang pemberontakan Bani Quraidah ini dan apa yang Allah buat pada mereka. Dan juga masa itu ialah masa segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, yang ni yang kata ni orang Yahudi Quraidah lah kata, wahai penduduk Yathrib, iaitulah orang Madinah, tempat ini bukan tempat bagi kamu untuk berjuang di sini. Oleh itu baliklah. Tu halau orang Madinah. Dan sebahagian daripada mereka pula meminta izin pada Nabi hendak balik sambil berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami memerlukan perlindungan. Padahal ia tidak memerlukan perlindungan. Maknanya mereka tak mau mempertahankan Islam. Seronok lagi duduk dengan pembelot, orang yang nak lawan Rasulullah. Mereka hanya bertujuan hendak melarikan diri dari berjuang menegakkan Islam. Dan kalaulah tempat-tempat kediaman mereka itu diserang oleh musuh dari segala penjurunya, kemudian mereka diajak berpaling tadah menentang Islam, sudah tentu mereka akan melakukannya. Dah pun memang berlaku. Mereka berpaling tadah untuk menentang orang Islam, dan mereka tidak bertangguh lagi tentang itu, melainkan sebentar sahaja.
padahal sesungguhnya mereka telah pun mengikat janji dengan Allah sebelum itu. Itulah mereka tidak akan berpaling undur dari medan perang yang mereka hadiri. Dan ingatlah, janji setia dengan Allah itu akan ditanya kelak tentang penyempurnaannya. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah kamu melarikan diri dari kematian ataupun dari pembunuhan, maka perbuatan melarikan diri itu tidak sekali-kali mendatangkan faedah kepada kamu. Dan kalaulah kamu pada hari itu terlepas sekalipun, maka kamu tidak akan jua menikmati kesenangan hidup, melainkan sedikit masa sahaja. Dan dia juga, yakni Allah, menurunkan golongan ahli kitab ni, kaum Yahudi, itulah Yahudi Bani Quraidah, yang membantu tentera musuh itu. Allah telah menghinakan mereka, menurunkan mereka dari benteng-benteng mereka, ini menyerah diri, setelah diisikannya hati mereka dengan perasaan gerun. Lalu mereka diadili dan dijatuhkan hukuman. Sebahagian di antaranya kamu bunuh, yakni pancung kepala mereka, dan sebahagian lagi kamu tawan, yakni anak-anak kecil mereka dan juga perempuan-perempuan mereka. Dan dia, yakni Allah, menjadikan kamu mewarisi tanah-tanah dan rumah-rumah serta harta benda mereka, dan juga tanah-tanah di negeri-negeri lain yang belum kamu menjejaknya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maksud dari surah Al-Ahzab ayat 13 sampai 16 dan juga Al-Ahzab ayat 26 sampai 27 menceritakan tentang peperangan Al-Ahzab dan juga peperangan Bani Quraidah. Akhirnya Allah tutup ayat ini dengan Allah Maha Kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Tak ada siapa pun yang boleh menandingi kekuasaan Allah dan kehendak dia ke atas umat dia. Tak ada siapa pun yang boleh, tuan-tuan. Apa yang Allah Ta'ala nak, pasti akan berlaku. Maka kita dalam masyarakat kita ni, yang bergantung harap, yang kuat bergantungan kita pada Allah Ta'ala, mohonlah pada Allah supaya kehendaknya terhadap kita ialah perkara-perkara yang baik-baik terhadap kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi peperangan-peperangan ini sebagai iktibar untuk kita. Sama ada kita ni nak berjuang dengan agama ataupun nak jadi orang yang belot. Satu. Yang kedua, sama ada kita ni orang yang nak taruh kemahiran kita ada ataupun kita nak kembangkan dia untuk Islam. Yang ketiga, kita kena tunduk di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala nak pada kita, kita terimalah. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba Allah yang sentiasa redha dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan kita juga tergolong di kalangan orang yang selamat akidah kita, selamat ibadah dan akhlak kita, mudah-mudahan. Jadi dekat itu dululah perjumpaan kita pada malam ni. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung juga pada peperangan yang keenam, ialah Ghazwah Al-Hudaybiyah. Dan ini salah satu daripada tanda-tanda kemenangan Islam hampir kepada gilang gemilangnya, kerana peperangan ini membawa kepada pembukaan kota Makkah. Seronok tuan-tuan nak baca tentang pembukaan kota Makkah. Nak baca seronok, nak dengar saya tak tahulah, tapi saya nak baca seronok. Tuan-tuan nak dengar saya tak tahulah. Mudah-mudahan sama-sama kita seronoklah, sebab nak ambil iktibar daripada perbahasan ini. Sejarah walaupun kita nampak macam cerita sejarah, tapi fakta dia itu membantu kita dalam nak menggerakkan masyarakat, menggerakkan apa jua strategi kita lah nak memenangi dalam satu pertandingan dan sebagainya. Gunakan strategi yang berlaku dalam peperangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Saya minta maaf dah tuan-tuan dan sekalian kalau ada yang tak kena, sama-sama lah boleh tegur. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah,
berilah manfaat di atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Juga kami mohon padamu ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa saja yang beri manfaat kepada kami dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.